أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Ihsaniyah Pondok Rakyat dan Imam dan Bilal ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih lagi berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala solat fardu maghrib secara berjemaah. Baik tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini kita dapat sama-sama lagi untuk meneruskan perbincangan kita tentang makna-makna bacaan dalam solat. Iaitu tentang apa yang perlu kita fahami daripada bacaan-bacaan solat kita. Kenapa solat kita ini juga adalah merupakan munajat. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memahami bacaan kita, maka mudah-mudahan kita lebih menghayati bacaan-bacaan kita. Kerana di antara tuntutannya, di antara tuntutan untuk kita sama-sama usahakan ialah menghayati, menghadirkan hati ketika membaca bacaan-bacaan dalam solat. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, sebelum ni kita dah bincangkan tentang makna Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, iaitu Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan sifat kepujiannya. Subhana Rabbiyal Azimi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, wa bihamdi, dan dengan sifat kepujiannya. Kemudian Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, wa bihamdi, dan dengan segala sifat kepujiannya. Kalau kita nak baca dalam keadaan mengagungkan Allah, maka kita rendahkan suara sikit. Kita rendahkan suara sikit. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Rendahkan suara sikit. Dan sama juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan supaya kita rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bacaan tasbih. Sebab tasbih ni adalah merupakan sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah SWT. Tasbih adalah perkara yang besar, bukan? Kalau kita tak bertasbih pun, di sisi Allah ada malaikat yang sentiasa bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara, yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yafturun. Mereka bertasbih pada waktu siang dan malam, mereka tak penat-penat. Malaikat bertasbih siang malam, tak penat-penat. Kita tasbih tak sembahyang je. Jadi kalau kita tak tasbih pun sebenarnya tidak ada apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Tapi kita yang perlukan tasbih tersebut untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bacaan tasbih itu hukumnya sunat sahaja. Bacaan tasbih hukumnya sunat sahaja. Tapi perkara sunat ini adalah merupakan kesempurnaan ibadah solat. Kesempurnaan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita sambung sikit tuan tentang bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita maklum semuanya, maknanya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada malam ni kita nak tengok sikit apa kata para ulama tentang makna bacaan ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dimulakan dengan Rabbighfirli. Rabbighfirli. Maka maksudnya apa tuan? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya juga kita mohon kepada Allah, kata para ulama. Seperti mana kata Imam Izzuddin As-Salam, maksudnya ialah ustur dzunubi. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa aku. Wawati uyubi, dan juga tutuplah aib-aibku. Bila Allah ampunkan dosa kita tuan-tuan, maka insya-Allah aib kita akan tertutup. Dan kita tuan-tuan risau kalau Allah tak ampunkan dosa kita, maka akhirnya Allah buka aib kita. Bila Allah buka aib kita, viral di Malaysia kan. Viral di Malaysia kan. Risau kan. Senang orang tengok, semua tahu. Ni salah ni, ni salah ni, ni salah ni. Selama Tuhan Allah nak singkap segala aib-aib kita. Dan manusia suka tengok aib orang lain. Dia tak suka tengok aib dia. Dia suka tengok aib orang lain. Dan aib orang lain ni sangat-sangat senang nak nampak. Aib sendiri tak nampak. Sebab tu dikatakan wa asdul ghafri as-satru. Di kataan Rabbighfirli, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, maka juga kita mohon kepada Allah agar Allah tutup segala aib-aib kita dan juga segala dosa-dosa kita. Dosa yang zahir ni memanglah kita tak nampak, tapi yang kita sembunyikan dalam hati ni, yang kita sembunyi dalam hati, yang kita sembunyi dalam kat rumah kita, yang kita je tahu. Itu semua ke kalau Allah tutup, beruntunglah kita. Kemudian Rabbighfirli warhamni. Warhamni maksudnya ai amilani muamalatur rahim almarhum. Ya Allah, Engkau permudahkanlah aku untuk bermuamalat dengan muamalat orang yang menyayangi dan juga dirahmati, orang yang mengasihi dan juga dikasihi. Jadi bukan hanya kita nak dirahmati oleh Allah SWT, tapi juga dengan kita juga akhirnya mudah untuk mengasihi orang lain. Dengan rahmat Allah SWT, maka kita juga jadi orang yang pengasih dan juga orang yang punya daya. Dan sebagaimana tuan kita ni tuan hidup ni dengan rahmat Allah SWT. Sebagaimana firman Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan kerana kurniaan Allah dan juga rahmatnya, nescaya kamu termasuk orang-orang yang rugi. Satu ayat. Ayat lain, walaula fadlullahi
fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitanu illa qalila. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah bukan kerana keutamaan dan juga rahmat Allah, nescaya kamu akan ikut syaitan kecuali golongan yang sedikit. Tapi sebab rahmat Allah ni, maka kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat melakukan kebaikan. Sebab tu tak boleh nak ujub, tak boleh rasa diri lebih daripada orang lain sehingga tak nampak kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nampak kurniaan Allah SWT. Yang Allah marah, kita lupa ini adalah kerana Allah. Tapi kalau kita rasa kita syukur dengan nikmat Allah, alhamdulillah ya Allah mudahkan solat berjemaah, alhamdulillah ya Allah mudahkan untuk baca Quran hari ini, mudahkan untuk bersedekah, maka kita ingat, maka itu jadi orang yang bersyukur. Yang salahnya ialah kita lupa bahawasanya ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya Allah rahmati kita? Apa tanda, apa kesan rahmat daripada Allah SWT? Iaitu kita memberi manfaat dan juga menolak kemudaratan. Tandanya Allah rahmat kepada kita, maknanya kita ni memberikan manfaat kepada orang lain dan juga kita menolak mudarat daripada orang lain. Sekurang-kurangnya, maknanya sekurang-kurangnya jangan kita menjadi orang yang mendatangkan keburukan kepada orang lain. Bahkan adanya kita adalah untuk memberi manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina wajibulni. Wajibulni, maksudnya ialah dan perbaikilah. Kat sini tu wajibulni, cukupkanlah aku. Kat sini maksud cukupkan, tapi dalam kitab ni disebut al-islah, iaitu perbaikilah. Iaitu perbaikilah aku. Perbaikilah keadaan ataupun cukupkanlah aku. Dalam buku ni sebut cukupkanlah aku. Dalam kitab ni sebut perbaikilah keadaanku. Perbaikilah keadaan kita. Maksudnya keadaan dalam seharian kita untuk ikut Allah dan juga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki kehidupan kita. Wajibun ni boleh makna cukupkanlah aku, cukupkanlah segala-galanya, dan juga perbaikilah. Warfa'ni, dan angkatlah darjatku. Warfa'ni, iaitu angkatlah darjatku. Dengan pengetahuan dan juga dengan ketaatan. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan juga di akhirat. Jadi diangkat di sisi Allah bukan dengan harta, bukan dengan kebendaan, tapi di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita suka, ni warzuqni. Ni kita suka. Sebab apa? Minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, ya Allah kurniakanlah rezeki, berilah aku rezeki. Jadi kadang-kadang kita kena tekan sungguh-sungguh lah. Warzuqni, ya Allah kurniakanlah aku rezeki. Sebenarnya rezeki ni apa tuan? Segala apa yang Allah kurniakan kepada manusia yang boleh diambil manfaatnya. Maknanya bila sebut boleh diambil manfaatnya, maknanya hanyalah benda yang halal sahaja. Sebab yang haram tak boleh diambil manfaatnya. Yang haram tidak boleh kita ambil manfaatnya. Bahkan kalau kita ambil jadi mudarat. Makan benda yang haram, maka kita satu dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang kedua, maka tumbuh daging yang haram.
Dan yang seterusnya tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keburukannya. Kan? Maka tengok rezeki, maka kita dapat sembahyang, dapat beribadah ni rezeki Allah SWT. Berapa ramai orang yang tidak direzekikan untuk beribadah. Berapa ramai orang yang tidak direzekikan untuk baca Quran. Berapa ramai orang yang tidak direzekikan oleh Allah SWT untuk melakukan kebaikan. Kan? Allah semua. Kita Alhamdulillah Allah memudahkan. Surau dekat, nak sembahyang Jumaat dekat. Masa tu surau kan, dia minta Jumaat, dia minta surau Jumaat. Kenapa? Sebab dia tengok pada hari Jumaat pelajar-pelajar sekolah tak sembahyang Jumaat. Sebab tu surau terlalu jauh masjid jauh kan. Jadi dia minta surau tu solat Jumaat. Alhamdulillah bila surau dapat solat Jumaat, maka pelajar-pelajar tak jauh nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kerja rumah dekat dengan pejabat dekat dengan rumah, itu pun rezeki. Sebab apa? Pada hari Jumaat kita boleh bawa anak kita sembahyang Jumaat. Kalau jauh tuan macam mana? Nak balik jauh. Terus rezeki Allah SWT. Sebab tu pentingnya untuk kita melihat tentang hubungan dengan Allah SWT. Semua rezeki, apa kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah rezeki daripada Allah SWT. Jangan kita anggap rezeki itu duit saja. Duit itu sebahagian daripada rezeki. Tapi yang disebut rezeki ialah yang halal. Kata halal tidak guna rezeki, bahawa tak boleh ambil manfaat, tak boleh guna. Tak boleh guna. Wahdini, dan ni betul. Warzuqni, betul. Warzuqni, dan kurniakanlah aku rezeki. Dia minta petunjuk. Wahdini, dan tunjukkanlah dan berikanlah petunjuk kepadaku. Wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku. Hidayah ni milik Allah Subhanahu wa taala. Kena minta sungguh-sungguh tuan. Kalau kita tak minta sungguh-sungguh, tak dapat. Sebab yang dilihat oleh Allah apa yang kita minta dengan hati. Yang disebut Rabbi filli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi berikanlah petunjuk kepadaku. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan mendapat seorang penunjuk pun yang memberikan petunjuk. Lepas tu kita minta petunjuk pada Allah. Wahdini, berikanlah petunjuk. Bahkan kita diwajibkan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita minta setiap sehari semalam. Petunjuk ni sangat penting tuan. Penting untuk kita melihat kebenaran itu kebenaran, kesesatan itu kesesatan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian dalam solat tahajud pun kita minta doa. Kalau kita kata, kalau Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbij'al Allah subhanahu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan juga keluarkanlah aku wa akhrijni mukhraja sidqin, dan juga keluarkanlah aku ke tempat yang benar. Pentinglah. Dan sebab hidayah ni lah nanti ahli syurga bersyukur pada Allah. Ahli syurga doanya apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah
Bila masuk syurga, dia kata segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kami kepada kami dengan petunjuk ini. Petunjuk untuk melakukan ketaatan. Akidah yang benar, amal yang betul, kemudian hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Kan? Hati yang sejahtera, kita berbeza pendapat pada satu perkara je. Kan? Bukan beza bila berbeza pendapat je, usul tak kan? Tak setuju dengan orang itu dalam bab ni, dalam bab lain sama. Contohnya kita tak setuju dengan dia dalam bab isu satu-satu isu. Itu je lah. Tapi kalau makan canai suka, sama-sama suka, pergi makan sama-sama kan? Tak ada masalah kan? Jangan sebabkan satu isu je semua habis. Itu tak betul. Apa yang kita masalahkannya kita. Contohnya kalau kita berbeza politik je lah. Tak payah masuk benda lain kan? Ini pasal satu perkara je terus habis semua. Tak boleh tu kan? Jadi kita faham? Apa yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita tinggalkan. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Dan sehatkanlah aku. Tapi sebenarnya afiat ni lebih daripada sehat. Afini, afiat tu lebih daripada sehat. Sehat zahir dan batin. Ada orang yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Hati sakit. Ada memang hatinya sakit. Bila orang cerita pasal agama tak nak. Bila orang cerita pasal ibadah tak nak. Sakit hati dia. Bila orang cerita buat kebaikan, alah, haji pun bukan baik sangat. Dulu sama je 2 kali 5. Baru ni je haji buat kan. Tak payah kalau tak suka pun pergi insya-Allah cukup kan. Orang ajak insya-Allah satu masa Allah SWT. Ada yang lebih ekstrim lagi kan. Kubur masing-masing. Haji nak kubur luas gila, saya nak kubur sempit tak apa. Itu bahaya. Afiat ni tuan, afiat ni lebih luas daripada sehat. Baginda Nabi SAW mengatakan, tidak ada nikmat yang lebih besar selepas iman kepada Allah melainkan afiat. Afiat ni besar. Kalau contohnya kita ada sesuatu jawatan ataupun ada satu pangkat, tapi orang benci dengan kita, tak afiat namanya. Tak afiat. Maknanya tidak digunakan kesejahteraan. Sebab tu kita suruh minta, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, mohon kemaafanmu dan juga afiat, kesehatan dan kesejahteraan. Banyak kita mohon kepada Allah. Wa'afini fi man afai. Doa guru kena minta. Kemudian setiap sembahyang kita minta. Lepas sembahyang pun minta lagi. Wa'fu anni. Dan ini paling penting sekali. Dan ampunkanlah aku. Ampunkanlah aku. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita maklum, ampun ni apa kan? Ampun ni maknanya bila Allah ampunkan kita, bermakna tidak lagi dipersoalkan. Macam dipadam kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita betul-betul diampunkan oleh Allah, maka yang lalu-lalu tu dipadam. Bila padam, macam tak pernah buat kesilapan. Sebab tu bila masuk Ramadan, diajarkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab nanti di padang mahsyar semua tunjukkan ni amalan ni. Ditunjukkan amalan. Tak ada seorang pun terlepas. Tapi kalau Allah dah maafkan, maka terlepas. Kadang-kadang kita maafkan orang tapi kesalahan dia masih ingat. Maka kita nak orang maafkan kita tapi tak nak ingat lagi. Kena pula isteri kita. Cakap maafkan, ayo gaduh pergi balik, bangkuk pergi balik. Itu perempuan. Biasalah kan, sabar sikit kan. Allah SWT. Jadi mohon ampun kepada Allah. Jadi 8 doa kita minta kepada Allah SWT, kena usahakan bersungguh
sungguh-sungguh betul. Ini munajat kepada Allah. Dan kita duduk pula dalam keadaan yang terbaik. Duduk dalam keadaan yang terbaik. Duduk dalam keadaan duduk iftirash. Tunduk kepada Allah dan menghadap kiblat. Sungguh-sungguh lah baca. Masa mana lagi bila kita? Time lain dah sibuk dengan handphone. Time lain sibuk masalah. Time ni kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solat berjemaah cantik dah sebab tak cepat sangat. Dan tak adalah lambat sangat, biasa-biasa. Tapi kalau tuan-tuan solat sorang-sorang, confirm cepat. Confirm cepat. Rasa macam tak baca doa je. Baik lagi ni kalau sembahyang sorang-sorang. Tapi kalau sembahyang berjemaah terpaksa ikut imam. Jadi dah tahu dah rentak imam. Kalau duduk ni 10 saat contohnya, kita baca lagi 10 saat. Tak payah nak kelam kabul. Kita rugilah. Kita baca cepat-cepat tapi tunggu imam senyap je. Kita baca cepat, imam tak habis lagi, senyap dulu. Baca relax-relax lah. Dan bila imam sebut takbir pun kita masih baca lagi Allah, kita boleh baca lagi. Kita santai. Jadi makmum senang. Jadi makmum senang. Jadi imam payah. Itu adalah bacaan duduk antara dua sujud. Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Wajibulni, ya cukupkanlah aku atau perbaikilah keadaanku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Tak ada siapa tak suka diangkat darjat tu. Tak ada siapa suka yang tak dihormati. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Tak ada siapa tak suka rezeki. Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan sihatkanlah aku. Wa'fu'ani, dan maafkanlah aku. Dia lain beza Rabbil firli dengan maafkan. Maafkan ni puncak. Puncak keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya kita ingat ke tidak masa itu. Itu masalah besar. Masa baca tu ingat Allah ke tidak? Minta kepada Allah ke tidak? Ataupun ingat benda lain? Masa baca tu betul-betul minta pada Allah ke atau ingat benda lain? Kalau betul-betul minta, insya-Allah dapat. InsyaAllah dah dapat. Kalau tak minta, dapat. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sepanduan sikit tuan-tuan. Ini sikit aja ni, boleh hati kita pelan-pelan. Rabbi firli, ya Allah ampunkanlah aku. Rabbi firli, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajibulni, cukupkanlah aku dan perbaikilah aku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, dan berikanlah kesihatan padaku. Wa'fu'anni, dan maafkanlah aku. Itu adalah doa ketika antara dua sujud. Kalau dapat untung lah. Kalau tak dapat rugi ya. Takkanlah kita solat 5 waktu tak ingat langsung. Dalam 5 waktu subuh puasa takkan tak ingat langsung. Mesti mau ingat. Mesti kena ingat. Baik tuan-tuan, ada pertanyaan tentang kata Haji kata nak solat qasar, jamak dan qasar. Jadi sentuh sikit je. Saya nak beri pandangan sikit kat sini berdasarkan kebiasaan yang salah selalu dibuat. Ada dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan tentang biasanya kalau kita berhenti di RNR kan, berhenti di RNR, dah ada orang sembahyang, so kita nak buat jemaah lain ke sebab tak tahu sembahyang apa, ataupun nak sembahyang seorang-seorang. Itu selalu jadi maka kita pun sembahyang seorang-seorang je lah, bukan tahu sembahyang apa dia kan, selalu gitu kan. Tapi dalam fatwa tu sebut hendaklah kita ikut imam. Kerana apa? Solat berjemaah itu lebih utama daripada solat sendirian 27 kali kan? Mantap. Tapi Ustaz, kita tak tahu dia tamam ke, dia kosong ke apa.
Maka kita taklifkan niat. Saja aku solat contohnya fardu zuhur, kalau apa satu zuhur 2 rakaat kalau imam qasar, 4 rakaat kalau imam amal. Nanti kalau tengok tiba-tiba dia bangun tamam sembahyang 4 rakaat, kita dah memang niat nak ikut imam, dia tak timbul isu. Kalau tak niat ikut imam, nanti kita akan menyesal. Oh, 4 pula. Kalau sembahyang sendiri 2 je. Yang tu sebab kita sedang beribadah kepada Allah. Jangan gila. Jangan gila. Ini gila kan. Jadi kita ikut je. Kalau imam di solat 4, kita boleh ikut 4. Kalau imam solat 2, maka kita boleh ikut apa, ada masa ataupun sampai perjalanan kita untuk kosong solat, nanti kita ikut, kita buat dulu. Kan? Tak perlu kita nak buat jemaah lah yang lain. Sebab kita boleh ikut kepada jemaah yang ada. Kan? Sebab kalau kita tengok anak-anak mesti berterlalu. Masing-masing. Ikut je. Jangan kelang kabut kan, sembahyang jangan kelang kabut. Kita nak memang berhenti nak sembahyang. Ada jemaah. Tak ada jemaah, kita buat jemaah. Ulang sembahyang. Ya. Oh ya? Macam mana? Meleleh? Okey. Benda najis ni, kita kalau pasti betul najis, maka baru kita hukumkan najis. Kalau benda tu tak pasti, tidak dianggap najis. Contohlah kita dia ambil wudu, dia berjalan ke situ meleleh. Ada tak najis kat lantai tu? Kalau tak najis, maka kotor saja. Kotor belum tentu najis. Maksud saya Ustaz, dia memang pakai seluar ni daripada mana-mana dia pakai seluar ni lah. Dengan labu dia kan. Melengit lah. Tengok abang, tengok seluar Ustaz. Saya tak nak Ustaz. Kalau kita ragu-ragu dengan imam tu, memang tak ikut. Kalau kita ragu-ragu dengan keadaan imam tersebut, kita jadi imam. Apa? Yelah, maknanya kita tengok banyak Ustaz kata tadi, kalau dia boleh mana-mana, sedangkan kita tengok teks sembahyang dia. Kita nampak dia teks sembahyang, lepas tu kita hukumkan dia boleh kat mana. Lepas tu kita tengok keadaan. Kalau kita rasa kita tak ikut dia pasal sebab yang najis ataupun apa, maka itu diterima. Tak masalah. Sebab kita tak boleh ikut sesuatu yang kita yakini imam tu batal. Maksudnya kalau kita yakin imam tu tak sah sembahyang dia, maka tak boleh ikut. Kita yakin tak suci ni, tak boleh ikut. Walaupun secara hukum ni mungkin suci, tapi sebab kita sendiri tak yakin, tak ikut lah. Kan? Kita tak boleh ikut pada imam yang kita tidak yakini. Kan? Jadi kemudian kalau kita dan selalu jamak kosong kan. Dia selalu jamak, ini adalah kebiasaan. Kita nak cuti raya kan, nak cuti raya haji kan. Kebiasaan kita normalnya kita adalah buat jamak kosong kan? Tapi dua sekalian, dua. Itu kebiasaan. Tapi yang afdalnya, kalau kita tak ada urusan, tak ada apa-apa yang menghalang kita untuk solat qasar, maka afdalnya buat dua. Maksudnya sembahyang zuhur kita sembahyang 2 rakaat qasar zuhur, nanti asar buat sembahyang qasar asar pula. Bukan jamak. Tapi dalam perjalanan memang afdal jamak. Sebab apa? Tidak memberatkan kita.
Nanti kita dah sampai kampung ni. Dah sampai kampung, tak ada keduri kahwin, tak ada urusan apa, tak ada pergi ziarah mana-mana kan? Kita duduk rumah je. Akhirnya buat kosong pada waktunya. Masuk waktu zuhur sembahyang dulu. Bukan wajib bukan wajib kosong tu. Harus saja hukumnya. Kalau kita pergi solat kat masjid tak boleh. Kita niatlah silaturahim. Niatlah untuk bertemu dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Tak salah. Kan? Kalau kita solat kosong pun, kalau ada isteri, sembahyang dengan isteri. Sembahyang dengan anak. Kan? Jangan ada seorang. Kan? Abang boleh. Jadi afdalnya kau kosong. Tapi kita biasa buat jamak kosong, tak salah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, eloknya buat sembahyang pada waktunya. Maksudnya waktu zuhur kita sembahyang 2 rakaat. Waktu asar sembahyang 2 rakaat. Itu kalau yang afdal. Tapi itu pun tidak jadi masalah untuk kita buat Allah SWT buat jamak kosong. Cuma kena tahu syarat-syaratnya. Nak sembahyang jamak kosong kena tahu syarat-syarat. Kalau tak tahu, tangguh dulu, belajar dulu. belajar dulu kan. Dah belajar, boleh buat jamak kosong. Bukan ikut-ikut orang. Bukan ikut-ikut orang. Allah. Bila orang azan isyak sekejap kan. Oh, kipas. Kurang pun. Okey, baik. Kita ringkaskan sikit, tuan-tuan. Jadi apa syarat sah sembahyang kosong? Yang nak sembahyang kosong ni kan? Maka hendaklah ditunaikan ketika musafir. Ditunaikan ketika musafir. Maknanya perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Kalau ikut JAKIM 91 km. Satu marhalah 45.5. 2 marhalah 91 km. Itu JAKIM. Tuan-tuan ikut yang tu dia lah. Saya ikut yang lain tak apa. Sebab kita belajar kan. Sebenarnya yang paling ringan, yang paling rendah sekali kalau kita tengok kitab 81. Tapi nak selamat tuan-tuan pakai 91 je lah. 91 km. Yang kedua, kita hendaklah melepasi pagar daripada batas kampung kita. Nak jamak kena melepasi batas. Macam sekarang ni kita dekat pantai dalam kan. Maknanya melepasi pantai dalam boleh. Boleh kan? Sebab bangsa dah karya lain dan zon lain. Maknanya sebelum, contohnya tuan-tuan belum masuk pantai dalam, berhenti dekat mana tu yang Petronas tepi jalan tu, dekat sebelah LRT tu kan. Jamak dulu atau pasal boleh. Sebelum masuk ini pantai dalam. Kan? Ada orang tak yakin, dia tak boleh ni, dah dekat ni. Sebelum masuk pantai dalam tu boleh. Berarti masih kawasan pagar. Jadi kalau kita dah lepas, maka barulah kita boleh menjamak atau mengkosong solat. Dan yang penting tidak boleh berniat tinggal di satu tempat selama 4 hari. Itu yang penting. Tak boleh berniat lebih 4 hari. Macam contoh raya Cina ni, betul kena kira betul. Kena kira betul. Tapi kalau raya Cina balik Sabtu, kita balik Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari ke tidak? Ya tuan ni. Kau tak tahu, tak boleh jamak. Balik Sabtu, Selasa, Rabu, Khamis. Selasa, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari ke bukan? Kita bergerak Sabtu lepas subuh, kita gerak balik ke tempat Johor contohnya. Sampai Johor pukul 12 pagi tengah hari. Subuh gerak 12.30 sampai. Maka Sabtu tak kira. Sabtu tu hari jalan. Maghrib nanti baru masuk. Kita baru kira start maghrib kira
Besok maghrib tahun 1, bayar Ahad sehari, Isnin 2 hari, Selasa 3 hari. Maknanya tak masuk lagi 4 hari. Tapi kalau kita berniat balik hari Rabu selepas maghrib, maka jadi 4 hari 4 malam. Maka tak bolehlah kita jamak. Kalau lebih 4 hari. Hari jalan tak kira. Hari jalan tak kira. Ruginya kalau berjalan malam. Yang keempat, tak boleh bermakmum kepada orang yang sembahyang sempurna. Kalau kita makmum pas sembahyang tamam, yang kena sembahyang tamam. Walaupun orang tu sembahyang 2 rakaat. Contohnya kita sembahyang tamam belakang, kita berhenti, kita sembahyang belakang orang, kita niat kosong. Lepas tu dia pun sembahyang 2 rakaat. Tiba-tiba lepas sembahyang dia bagi tahu, bang, saya sembahyang sunat 2 rakaat tadi. Maka kita tambah lagi 2 rakaat. Sebab dia tamam. Walaupun di 2 rakaat, wajib kita sempurnakan 4 rakaat. Sebab dia bermakmum dengan orang tamam. Walaupun tamam di 2 rakaat. Dia kalau tamam saja berapa rakaat, kena wajib sempurnakan 4 rakaat. Tapi kalau tak bagi tahu, tak pula nasib kan. Kita ikut orang sembahyang 2 rakaat, kita bagi tahu, nasib tak rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi afternya kita buat qasar itu pada waktunya, supaya waktu sembahyang tidak ada tidak segang dengan solat. Dan contohnya kita sampai kampung, kita jamak zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Waktu asar dah masuk sembahyang, tak dulu yang relax kan. Dan sembahyang pun jamak. Kita ambil lah pendapat yang boleh. Kalau pendapat yang keras memang tak boleh. Kita tahu lah. Kalau kita ambil pendapat yang keras memang tak boleh. Kalau pendapat yang kata boleh, boleh. Kita tahu lah. Siapa yang kata boleh, siapa yang kata boleh, kita tahu. Maka kita boleh gunakan. Ada beza pendapat lah. Ulama ada mengatakan haram, ada ulama kata harus kan. Dia bergantung pada mana yang kita ikut. Mana yang kita ikut. Kita kalau tengok orang lain, kita anggap kita bagi yang benar. Tapi untuk diri kita bergantung pada kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Azan tuan. Haji nak bagi azan. Azan bagi azan. Azan Isya. Kita baca doa. Allahumma salli ala Muhammad.
Karena doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Allahumma fa'alna lima aqamna wa zidna wa fa'alna wa zidna. Allahumma faqihna wa faqihna wa faqihna wa faqihna. Rabbana ja'alna muqima as-salati wa dhurriyyatana qurrata a'yun. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.